Jom mulakan pagi anda, temankan kami berdua, Hanifi Suan dan juga Ani Mizati. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Hari ini kembali bersiaran bersama dengan anda edisi, hari ini edisi Malaysia, stroke Singapura, stroke 2023. Salam 41. 41. Salam 41. Tahniah Harimau Melaya dengan kemenangan yang begitu wild. Ya. Kemenangan yang begitu memberikan satu impak yang baiklah. Tahniah sekali lagi untuk ke semi-final 7 hari bulan ya. Betul. 7 hari bulan, 7 hari bulan. Jangan tak ada ya. Janji ya, kali ada ini di saya stadium. Okey, hai semua. Assalamualaikum kepada anda semua. Terima kasih memilih kami pada pagi ini, MHI. Pagi-pagi kita nak cerita tentang inspirasi. Selain daripada apa yang Hanif katakan tentang Harimau Melaya, kemenangan dan sebagainya, kita nak cerita tentang inspirasi di mana kembar ni dia menghadiahkan satu hadiah yang cukup bermakna lah. Kalau ibu-ibu ni benda yang dia paling suka adalah apa? Dapur. Saya itu yang saya tertanya kepada awak lah, sebab kalau macam yang abah-abah ke bapak-bapak kan, dia akan mungkin kecenderungannya tu kepada kenderaan, kan, kepada barangan di luar. Tapi kalau golongan ibu ni, wanita ni, dapat dapur pun seronok Seronok. Dapat dapur yang diimpikan. Okey. Dapur memang kita ada dapur lah. Setiap rumah pastinya kalau rumah yang lengkap tu ada dapur dan sebagainya. Tapi dapur yang diimpikan. Lagi-lagi dilakukan sendiri, DIY oleh anak sendiri. Sentuhan, pilihan dengan mozaik, dengan pilihan kabinet dan sebagainya. Semuanya anak dilakukan. Amboi, macam rancangan dekor lah awak buat bila awak cakap gitu kan. Dan ianya dipenuhi permintaan tersebut oleh anak kembar ini. Dan memang kita nak bawakan terus inspirasi ini sebagai perkongsian bersama pada pagi ini. Kita nak mulakan dengan bingkisan pengenalan apa sebenarnya yang berlaku dan yang dilakukan oleh pasangan adik-beradik kembar ini. Jom saksikan. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa kekal selamanya. Enggan melihat kedua orang tua memasak di bahagian luar rumah, pasangan kembar Muhammad Abid Othman dan abangnya Muhammad Amin Othman mengambil inisiatif untuk mengubah suai dapur rumah mereka. Tanpa mengupah kontraktor, kerja pembinaan dapur berkonsepkan minimalis moden di kediaman di Seri Manjung Perak ini diketuai ayah Othman Mat Hashim dan dibantu oleh mereka. Kurang ilmu asas pertukangan bukanlah suatu halangan buat pasangan kembar berusia 22 tahun ini merealisasikan impian membina dapur baru. Malah pengubahsuaian yang menelan kos sebanyak RM8,000 berjaya disempurnakan hanya dalam tempoh sebulan antara September dan Oktober 2021. Bijak mengatur masa, Amin dan Abi tidak pernah melupakan tanggungjawab menghadiri kelas dalam talian sebagai pelajar tahun akhir pengajian ijazah sarjana muda reka bentuk industri di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbuk, Kedah. Meskipun tidak semewah dapur lain, namun sebagai seorang ibu, Syariah Arifin ternyata gembira melihat hasil kerja anaknya selain memberi nafas baru kepada ruang dapur kecil miliknya. Kalau saya dapat macam tu Hani, tiap-tiap pagi bangun dengan senyum lebar. Awak senyum je lah, tapi masak ke tidak? Tak apa, itu belakang cerita. Itu belakang cerita. Ya, nak masak pun lebih bersemangat lah memang. Yang penting dapur cantik. Kita betul ada lah, kan hasil tangan anak-anak sendiri yang sememangnya kos yang diambil tu dimanfaatkan sebaiknya lah kan. Betul, mereka bentuk kan industri dan yalah, kalau saya sayang nak pakai dapur tersebut lah. Kan, memang biar cantik macam tu. Bukan dalam je, luar pun cantik tadi. Kita nak pertemukan mereka, nak bersama-sama dengan mereka kerana berada di dua lokasi yang berbeza. Yang pertamanya adalah adik-beradik kembar itu sendiri. Seorang adalah Muhammad Adib Osman bersama dengan Muhammad Amin Osman yang berada di UiTM pada ketika ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Mana satu Adib, mana satu Amin ni? Abid ke Adib? Abid. Abid. Tu Abid. Okey, yang seorang lagi rambut tepi tu nama dia Amin kan? Ya, betul. Ikut rambut je, senang ikut rambut. Okey. Ikut rambut senang kat sini. Okey, kita juga bersama dengan yang berada di Manjung. Manjung betul ke? Betul. Manjung Perak. Encik Othman Mat Hashim dan juga Puan Syariah Arifin. Assalamualaikum Puan Syariah dan juga Encik Osman. Dengar suara kami dengan jelas. Kami. Encik Osman dan Puan Syariah boleh dengarkan kami? Okey, terus sebab tu kita nak tanya. Dah duduk depan dapur dah tu. Amboi, dia show off dia dapurnya tu. Puan, boleh ke kongsikan tentang hadiah yang diberikan oleh anak-anak ini, Puan?
Puan, seronok ke? Seronok ke? Macam mana? Share lah sikit. Kongsi rasa seronok tu. Daripada dapur yang tapi makcik Mak. Oh, Mak. Boleh Mak minta dekat sikit boleh? Soalnya Mak tak dengar. Udah berbual anak beranak pula ya. Mak dekat sikit boleh Mak? Kita nak panggil Mak apa ni? Mak Yah ya? boleh. Mak Yah. Okey, macam mana kita mulakan dengan anaknya dululah ya. Abid ke Amin ke, siapa punya idea ni untuk buat kerja-kerja macam ni? Okey, baik. Untuk ID, ada antara kami bertiga lah. Kami berdua dan ayah. Dapat ilham nak buat desain dapur tu, first thing kita orang fikir kalau pakai batu bata harga dia costing sikit. Okey. Sebab kita di under budget. And then kita orang dapat inspirasi daripada rumah kawan kita orang di Kedah. Kita orang pergi rumah dia pakai papan yang kita orang buat dapur kita orang sekarang. Tapi dia punya separuh batu, separuh papan. Okey. And then kita orang decide untuk buat design ala macam Eropah punya design. Kita buat full di papan, and then kita buat the bingkai frame, tingkap, warna hitam. So dia nampak minimalis. Betul. Wah. Dan macam mana boleh nampakkan bila dia tunjuk ni kan shot yang penuh dengan rumah ni, kira apa yang kalian hasilkan tu kan dia bahagian luar yang disambungkan dengan rumah, tapi dia tak nampak macam berasingan sangat. Betul. Kan? Dia tak nampak macam berasingan sangat. Jadi idea tu pastinya ada cabaran juga kan dalam menghasilkan setiap daripada tu. Apa antara cabaran yang paling susah lah, yang paling makan masa yang panjang? Betul. Sebab design rumah kami, kita orang nak kena matchingkan juga dengan colour. Betul. Supaya tak nampak tiba-tiba drastik design dia berubah dengan rumah yang sedia ada. Ni Amin Abid yang sebelah tu ya? Ya. Abid, awak mengingatkan saya zaman rambut saya masa zaman belajar dululah. Sejarah mungkin berulang. Zaman New Boys. Zaman dulu tu. Okey, macam mana permintaan mak sebenarnya ni Abid? Kalau nak dikongsikan, mak minta memang nak dapur ke ataupun awak nak surprise sebab dah lama diidamkan ke macam mana? Untuk permulaannya mak memang dah lama minta, tapi mungkin sampai masa ni kita orang dah belajar, dah ada sedikit ilmu kan. So kita orang design, kita orang tunjuk kat mak ayah okey je. Sebab bahagian design ayah bagi kat kita orang. Untuk bahagian hardcore punya kerja, welding, untuk batu, simen, tulang untuk rangka, untuk apa tu, kantor. So itu ayah semua settlekan. Kita orang bahagian design, lighting dan bahagian material macam mana ayah ada share jugalah kan. Pakai apa sesuai. Betul. Okey, bajet RM8,000. Bajet tu ditentukan dulu baru design ke? Jadi anda akan bekerja di bawah bajet tersebut ataupun dah buat semua konsep dan sebagainya? Okey, kita kira-kira mungkin RM8,000 bajet dia. Ya, betul. Kita orang buat dulu baru, maksudnya bajet tu kita tak anggarkan berapa. Cuma bajet tu makin bertambah lah kan. Sebab setiap hari ada penambahan barang yang betul. Okey, ayahnya dengan maknya ada ke tu? Pakcik Osman boleh dengarkan kami? Okey. Maknanya kita ingatkan kembar punya idea sahaja. Rupanya yang menjadi tulang belakang ni bersekongkol jugalah ni ya. Dia mastermind. Berapa lama masa dia ambil untuk siapkan ni, Cik Osman? Sorry, berapa lama? Maaf, tak berapa dengar. Alah, sebulan Ya. Okay. Ya, betul. Sebulan. Sebulan. Ada ke maknya cakap macam hari-hari cakap nak dapur bang, kan? Nak dapur bang. Barulah ada inspirasi nak menghadiahkan dapur untuk si isteri ke macam mana? Sambil-sambil tu mungkin boleh bawa kami jalan-jalan boleh tengok tempat-tempat di dapur tu boleh? Sama-sama dengan Makcik Yah kita ni. Biasa kalau mak saya dapat dapur dia tunjuk tau Makcik. Dia mesti tunjuk. Mak saya dengan dapur dia memang champion lah. Ni bahagian apa Makcik? Betul. Abid dengan Amin mungkin boleh terangkan kongsikanlah yang mana satu ni. Okey, macam dapur luar ni dulu sebenarnya
adalah terbuka open dan tak ada privacy untuk kita buat kerja lah. Okey. Bila nak basuh baju and so on, macam basuh baju lah lagi-lagi kan. Macam kalau kita sekarang, kami susun di hujung tempat masak. Bahagian tengah adalah bahagian untuk penyediaan makanan. Jadi di belah hujung sekali tu ada mesin basuh. So bila kita keluar daripada dapur dalam, dia dalam satu tempat. Kita selamatlah duduk dalam dapur luar. Betul. Tertutup Lepas tu untuk macam kita orang buat kerja memang betul-betul kita orang kan ada banyak ramai. So penyediaan makanan tu agak besar kuantiti dia. Jadi basah semua kan. So kita orang buat konsep L-shape punya gelas tu sebab bila pagi-pagi matahari betul-betul suluh luas. Jadi dia high lah area situ, singki dengan bahagian dapur untuk masak. Maknanya pencahayaan pun sangat-sangat penting dalam menentukan bahagian mana anda perlu letak dapur basah, dapur kering ni. Senang nak buat video masuk Instagram nanti ya. Ada lighting on point. Betul. Kalau nak tangkap gambar makanan ataupun menu kan, kita boleh letak atas tu, lighting memang on point pukul 8 pagi. Belah kanan juga ada lempang atas mak kita susun satu tempat terus supaya mak senang nak cari. Boleh nak tengok di bahagian luar pula. Ada tanaman-tanaman, landscape. Cik Osman, siapa yang pegang kamera ni? Farhana ya? Kakak saya. Kakaknya. Kakaknya. Model kita pun bergerak sama-sama ya. Makcik Yah, Pakcik Osman. Itu apa, bonsai ya? Okey, yang kat luar ni siapa punya idea ni dekorasi luar ni? Macam bahagian luar, mak lebih kepada bahagian dalam. Ayah lebih kepada landscape untuk bahagian luar, bahagian ayah. Ni part yang ayah pilih lah, nak letak bonsai satu. Ada orkid ke tadi? Ada penerbit kita perasan macam ada orkid. Ayah saya pun minat tanam orkid, tanam bunga ros, tanam lidah buaya. Ayah saya memang minat bunga. Kalau kita orang pergi kamera Highland, kita akan beli bunga. Ini salah satu stok ayah saya. Meniaga ke? Orkid ni dia memang kena tangan yang betul-betul. Air tangannya tu. Susah juga tu. Okey, sedikitlah mungkin sambil-sambil kita tonton ni, kita cuba nak dapatkan juga komen daripada ibu dan ayahnya, tapi mungkin lain tak berapa nak membantu kita. Tapi visualnya memang cantik lah. Sedikit ucapan daripada adik-beradik kembar kita ni kepada emak dan juga ayah dengan sedikit usaha ini. Mungkin tak mampu nak membalas jasa mereka membesarkan kalian berdua kan. Tapi mungkin ini permulaan kepada lebih banyak lagi selepas ini, Abid dan juga Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Berkat daripada kita orang tolong buat dapur, kiranya proses kita orang belajar daripada segi itu kita dipermudahkan. Sebab ialah orang kata mak ayah ni kita macam mak ayah saya bila doa-doa tu kita Betul. Doa mak ayah ni tak ada hijab untuk kalian semua kan. Mana tahu lepas ni yang tengok ni nak ambil ataupun nak hire, nak upah kalian berdua pula untuk buat interior design mereka kan. Kita nak tengok tu cow grass sempat nak tanya. Itu rumput apa Rumput cow grass. Cow grass. Maknanya cow grass. Rumput tu di rumput dia. Tapi kita orang adik-beradik ramai-ramai tolong cabut. Cantik betul ramai. So lama-lama tu jadi rating. Ya, okey. Makcik Syariah. Ya. Kita nak bercakap juga dengan makcik sedikit perasaannya lah bila dapur dah siap, laman cantik, rumput boleh main bola tu. Macam mana tu makcik perasaannya? Menangis ke tidak? Banggalah sebab ajak umpat tak. Saya dapat bayangkan kalau kita berada di sana dengan makcik ni, best kita dapat borak. Betul. Sayangnya tak dengar sangat ni, Cik. Makcik nampak memang bercakap dah banyak dah tu, tapi yang saya dapat tangkap tadi saya banggalah. Hai Mak Yah. Anak-anak dapat siap kan. Kita rasa kita memang nak lepak rumah Mak Yah, nak dengar, nak berbual dengan Mak Yah. Nanti bagi locationnya Mak Yah, kami nak datang lah, nak lepak atas rumput. Aduh. Boleh Mak Yah ya? Terima kasih kalau banyak. Boleh ya. angguk je Mak Yah. Cik Osman, Puan Syariah, terima kasih banyak-banyak.
sudi bersama dengan kami, tunjuk kawasan rumahnya dan juga tahniah kepada adik-beradik kembar ini. Semoga berjaya dengan usaha anda. Abid, amin. Betul. Memang mantap. Hebat. Ini mungkin punca tahniah. rezeki kan kepada mereka. Ini adalah penat lelah yang kalian dah buat sekali dengan ayahnya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Okey? InsyaAllah. Amin. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih juga sudi meluangkan masa bersama kami. Jangan lupa share location. Itu dia. Tapi rambut awak saya suka, Abid. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Pakai pun baju purple tu. UiTM dah hatiku sangat tu. Ni apa tahu orang kata. Sejuk perut mak mengandung. Betul lah. 9 bulan kan. Bila tahu-tahu dah besar, dah boleh jalan dah. Buat ni bau dapur. Lepas ni mereka mungkin ada satu lagi peningkatan yang lain kan. Satu rumah. Semua hasil tangan anak-anak je. Betul. Dan dipermudah. Dan ini mungkin boleh menjadi inspirasi kepada kita semua dalam nak berbakti ni. Dia tak perlu usaha yang besar-besar pun. Betul. Ianya boleh dimulakan dengan sekecil-kecil usaha. Selepas ni kita nak kongsikan berkenaan dengan Akta Kerja 1955 ada pindaan pada tahun 2022. Ya, yang berkuat kuasa 1 Januari 2023. Jadi jom kita dengarkan apa lagi yang perlu kita fahami tentang akta pindaan ini. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Penguatkuasaan Akta Kerja 1955 pindaan 2022 ini diwujudkan untuk menjaga kebajikan pekerja serta memberi kelonggaran dalam tempoh bekerja yang sepatutnya dilaksanakan pada 1 September tahun lalu berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Pindaan ini terpakai kepada semua pekerja sektor swasta di Semenanjung Malaysia termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Pelaksanaannya dibuat bagi memastikan peruntukan undang-undang perburuhan di negara ini selaras dengan standard antarabangsa. Sebagai pekerja dan majikan, adalah menjadi keutamaan untuk cakna dengan perkembangan semasa perundangan di Malaysia bagi mengelak salah faham di antara kedua-dua pihak. Pindaan akta ini antaranya meliputi waktu bekerja dihadkan kepada 45 jam, cuti bersalin dipanjangkan 90 hari termasuk allowance bersalin, cuti sakit dan hospitalisasi yang lebih baik digabungkan dengan cuti sakit berbayar adalah selama 14, 18 atau 22 hari bersama dengan cuti hospitalisasi selama 60 hari. Untuk suami yang membantu para isteri yang baru melahirkan anak, cuti paternity dinaikkan sebanyak 7 hari dengan syarat pekerja tersebut hendaklah bekerja dengan majikan selama 12 bulan. Pengiraan gaji bagi tidak lengkap bulan adalah berdasarkan calendar of month dan bukannya 26 hari. Tindakan memecat atau membuang pekerja adalah dilarang sama sekali selagi kaki tangan tidak menyalahi 3 perkara yang menjurus kepada penamatan kerja. Antaranya melanggar kontrak kerja, masih melakukan salah laku biarpun sudah diberi notis amaran dan syarikat terpaksa ditutup akibat muflis. Majikan diwajibkan untuk menampal notis tentang kesedaran gangguan seksual di tempat kerja dan kelulusan awal ketua pengarah dalam penggajian pekerja asing. Soal gaji minimum, kerajaan menangguhkan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum Pindaan 2022 kepada majikan kurang 5 orang pekerja berkuat kuasa 1 Januari 2023 kepada 1 Julai 2023 di bawah kategori ini. Menurut Menteri Sumber Manusia, VC Vakumat, Perintah Gaji Minimum PGM 2022 menyelaraskan kadar gaji RM1,500 sebulan untuk sektor tanpa mengira wilayah hanya bagi majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih. Diharapkan pindaan ini sedikit sebanyak dapat menjadi perangsang bagi meningkatkan kualiti kerja rakyat Malaysia selain dimanfaatkan sebaiknya oleh majikan. Kedua-duanya memberi sumbangan besar dalam meningkatkan daya ekonomi negara. Kami kira begitu padat sekali info yang telah pun dikongsikan dalam visual sebentar tadi berkaitan dengan Akta Kerja 1955 pindaan 2022 dan pastinya kita kali ini perbincangan adalah ke arah bagaimana setiap
kategori itu perlu kita fahami dengan lebih detail lagi. Betul. Kan mungkin bila anda melihat pada hari bekerja, jam bekerja, itu apa yang kita faham, tapi pelaksanaan dan bagaimana jika mungkin sesebuah syarikat itu tidak melaksanakan akta tersebut, apakah right kita, hak kita sebagai pekerja untuk membawa ke tengah isu ini. Kita akan kongsikan, kita akan menjemput individu iaitu Ketua Pengarah Datuk Haji Azri Abdul Rahman dari Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Hanif dan juga saudara Hanif. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Datuk, mungkin tadi adalah laporan penerangannya berkaitan dengan pindaan ini. Tetapi untuk melaksanakannya adalah satu perkara yang saya percaya baru 4 hari masuki 2023 ini, dengan pekerja-pekerjanya juga mungkin masih lagi belum aware, belum sedar dengan pindaan-pindaan ini. Setakat ini, macam mana penerimaannya Datuk kalau nak dikongsikan dengan pindaan ini? Okey. Terima kasih saudara Hanif. Setakat ini penerimaan, kalau kita lihat dari segi sedikit orang kata sejarah, kita mula membuat cadangan pada pindaan ini bermula pada tahun 2018 lagi. Okey. Yang mana kita telah membuat engagement di seluruh negara dengan Persatuan Majikan, Wakil Majikan dan juga Kesempatan Bekerja di seluruh negara. Dan kalau ikut rekod kami telah mengadakan engagement bersama dengan mereka ini sebanyak 85 sesi di seluruh negara. Dan Alhamdulillah, segi penerangan dan juga keterangan kita telah mengambil kira daripada semua pihak. Dan pada 22 Mac 2022, pindaan ini telah dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan pada 30 Mac 2022 juga telah mendapat kelulusan daripada Dewan Negara dan telah diwakilkan dan telah dikenangkan 10 Mei 2022. Kalau lihat dari segi orang kata perjalanan pada pindaan ini, saya antara orang kata orang paling gemuruh lah, ya. Walaupun telah diwakilkan pada 10 Mei 2022 dan dicadangkan pada kali pertama untuk dipasarkan pada 1 September. Ya. Tapi pada masa itu kita kira juga pandangan majikan supaya diberi tempoh yang lebih pada mereka untuk bekerja dengan pindaan yang mana agak signifikan impaknya. So kita tangguh pada 1 Januari 2022. Dalam tempoh juga pihak jabatan mengambil kesempatan dan juga pihak kementerian untuk meneruskan penerangan pihak stakeholder, kumpulan yang secara terus untuk menunggu impak dari pindaan ini. Contohnya pekerja dengan pindaan ini kita jangkakan hampir 12 juta pekerja di sektor akan mendapat faedah. Dan hampir orang kata 1 juta lebih majikan juga akan terlibat dengan pindaan yang akan dikuatkan. Telah dikuatkan pada 1 Januari 2022. Dan pihak jentera jabatan dari penerangan dan samput telah bersedia kata untuk meneruskan orang kata ini bagi memberi impak yang terbaik kepada masyarakat kerja dan juga majikan khususnya di lapangan. Itu dulu. Ya. Okey, jadi kita lihat apa yang mungkin menarik perhatian kita apabila beberapa syarat yang diletakkan bagi memastikan kebajikan pekerja, terutama sekali yang mungkin wanita hamil tidak boleh diberhentikan ataupun dipecat kecuali melakukan 3 kesalahan seperti mana yang dikabarkan tadi. Bagaimana majikan harus melihat perkara ini? Sebab mungkin dalam sudut yang berbezanya pula, wanita hamil ini pemilihan wanita dalam tempat kerja ataupun jawatan tertentu adalah menjadi satu kebarangkaliannya pilihan yang begitu peratusannya kecil bagi syarikat-syarikat untuk risaukan perkara ini berlaku kerana adanya akta yang menentukan wanita hamil tidak boleh dipecatkan, haruslah maintain dekat jawatan tertentu. Sebenarnya bagi pendapat Datuk sendiri, majikan perlu lihat bagaimana dari sudut akta yang dipinda ini. Okey, terima kasih saudara ini. Sebab tu kalau kita lihat dari segi objektif kenapa kerajaan mencadangkan pada pindaan, itu yang pertama sekali adalah untuk meningkatkan dan juga menambah baik perlindungan
dan juga kebajikan golongan pekerja di sektor swasta khususnya. Baik, kalau kita lihat tindakan ini khususnya banyak memberi orang kata kebajikan kepada pekerja-pekerja, terutama orang kata pekerja wanita dan juga pekerja yang untuk juga yang lelaki. So, yang keduanya kita harus lihat juga bahawa memastikan bahawa undang-undang perpuluhan negara ini selaras dengan orang kata standard yang diguna pakai di peringkat antarabangsa. Untuk antarabangsa mudanya kita nyatakan bahawa bersama dengan standard yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Antarabangsa. So, dan itu juga untuk kita sama ratakan faedah yang dipakai oleh pekerja di sektor awam dengan juga di sektor swasta. Contohnya dari segi cuti bersalin dan juga dari segi cuti paternity untuk suami. Dan yang ketiga, yang mana ni lebih negara lah khususnya, bagi menyediakan orang kata negara untuk memasuki rundingan atau janjian di peringkat antarabangsa, ada di peringkat secara blok ataupun secara bilateral. Sebab negara-negara yang akan berunding dengan Malaysia telah menetapkan bab buruh adalah salah satu bab yang mana Malaysia perlu amalkan, di mana yang telah diamalkan di peringkat antarabangsa. So, yang itu yang kita. Sebab tu kalau kita lihat pada faedah-faedah yang kita telah sentuh dalam pindahan kita yang telah diluluskan, contohnya dari segi waktu kerja, yang nyatakan dahnya kita telah mengurangkan waktu kerja daripada 48 jam seminggu pada 45 jam seminggu, dan juga peningkatan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari, dan juga dari segi cuti paternity selama 7 hari. Dua perkara ni ini dan agak menarik, yang mana kedua dewan, Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara telah sebelah suara, telah mencadangkan. Sebab pada peringkat awal kerajaan cadangkan cuti bersalin hanya daripada 60 hari ditingkatkan kepada 90 hari. Juga cuti paternity hanya 3 hari di peringkat awal kita cadangkan. Tapi kedua dewan telah menggesa supaya kementerian mengubah, tingkatkan cuti paternity daripada 3 hari yang kita cadangkan kepada 7 hari, dan telah mendapat sokongan penuh daripada ahli dewan. Begitu juga dengan cuti bersalin, daripada 90 hari yang kita cadangkan ditingkatkan kepada 98 hari. Dan juga cuti pengasingan, cuti sakit dan juga cuti hospitality, dan juga yang ini yang melihat kita ialah kemudahan aturan kerja fleksibel. So, dalam buat pindahan tersebut, pandemik yang mana negara hadapi, dan juga seluruh dunia hadapi. So, kita dapati bahawa pihak majikan meminta supaya at least ada aturan kerja fleksibel bagi memudahkan kedua-dua pihak mengatur kerja di tempat mereka masing-masing, dengan tidak menjejas produktiviti syarikat dan juga produktiviti pekerja. So, itu yang di peringkat awal mengenai saya ini fungsi dengan pihak pendengar di ulasan nanti. Okey, Datuk, sangat jelas penjelasannya. Nanti saya nak tanyakan kepada waktu fleksibel bekerja itu, tapi sekarang Datuk, kita nak tengok ataupun nak saksikan tentang pandangan orang ramai terhadap pindaan Akta 1955 ini kepada impak apa yang berlaku kepada industri sekarang ini. Jom kita saksikan terlebih dahulu, Datuk. Bagi saya tak berbaloi. Kos sara hidup sekarang terlalu tinggi. Even sewa rumah pun, rumah kampung-kampung buruk-buruk tu pun dah mencecah 1,000 dah sekarang. Rasanya kalau nak ikut-ikutkan dengan harga barang tu, kalau ikut-ikut memang rasa ada juga tak kena dengan harga barangan keperluan asas lah. Kalau dengan gaji yang minimum sebanyak tu lah sekarang ni. Parents macam saya memang sesuai lah bagi waktu bekerja yang fleksibel, sebab kalau ada anak-anak ni biasalah pagi-pagi anak-anak beragam kan, kita kena masuk lambat sikit, so kita boleh keluar lambat. Macam saya sebagai majikan, saya sendiri pun praktis
flexible time sebab saya terlibat dalam construction. Keperluan untuk bekerja tak semesti waktu office sebab dia orang tertakluk pada site yang dia orang kerja lah. Kalau bahagian retail ni dia macam kalau kita buka pukul 10 pagi, so dia orang akan start kerja dalam antara pukul 9 atau 9.30 kan. So dia orang punya waktu tu sekarang ni okey sikit lah, dah nampak pendek je lah. Bulan bagi saya bukan terlalu banyak dan bukan terlalu sikit. Cuti paternity 7 hari pun bagi akak cukup sebab bila baru bersalin kan suami nak uruskan IC lah apa semua kan. Sekarang majikan pun diorang senang untuk cari pekerja kontrak. Macam kalau akak pun masa maternity diorang cari pekerja kontrak ataupun intern. So saya rasa tak ada masalah memberikan cuti sebanyak 3 bulan. Bukannya terlampau lama pun bagi akak tu. 3 bulan tu. Ya, betul. Ini antara penambahbaikan yang cuba dilakukanlah untuk pindaan-pindaan sebegini bagi melindungi hak-hak pekerja. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Haji Asri Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Datuk, soalan saya seterusnya mungkin berkaitan dengan tahap fleksibiliti bekerja tersebutlah. Mungkin kita belajar daripada pandemik dan itu menyebabkan kenapa perkara ini berlaku. Tapi setiap industri berbeza tuntutan kerjanya, masanya pun berbeza. Sektor pembuatan begitu, perkilangan sebegitu, sektor industri kreatif juga lain tuntutan waktu bekerjanya. Bagaimana nak diselaraskan dan semua sektor swasta ini tertakluk kepada akta ni, Datuk? Okey, terima kasih soalan. So kalau kita lihat waktu kerja yang kita tetapkan adalah dari segi seminggu 48 jam, daripada 48 jam ke 45 jam seminggu. Okey. Jadi kaedahnya pihak syarikat boleh berunding dengan pihak pekerja sama ada untuk memilih cara mana. Yang pertama sekali kita nyatakan bahawa kalau kata 45 jam seminggu dan bekerja selama 6 hari seminggu, so waktu jam bekerja yang biasa sekarang ni 8 jam, so perlu dikurangkan kepada 7.5 jam sehari, iaitu pengurangan sebanyak setengah jam sehari. Dan yang kaedah yang kedua, dia boleh mengekalkan juga 6 hari bekerja dan hari-hari lain sebanyak orang kata 7.5 jam, ada 8 jam sehari. Dan pada hari yang terakhir tersebut dia boleh mengurangkan kepada 5 jam pada hari Sabtu contohnya, kurangkan kepada 5 jam. Jadi supaya dalam seminggu tu kekal pada di bawah 45 jam. Dan yang kaedah kelima, dia boleh mengurangkan katakan waktu kerja hanya 5 hari seminggu. Dan waktu kerja sehari adalah sebanyak 9 jam. So mereka mendapat 2 hari, 1 hari off day, 1 hari merupakan hari rehat minggu. Betul. So sebabnya kita nak supaya memenuhi objektif yang supaya at least ada work life balance ataupun keseimbangan dalam kata kehidupan bekerja ni. So dan kita berharap supaya pekerja apabila pulang balik bekerja pada hari Isnin lebih orang kata segar dan lebih fresh lah ya. Dan kita lihat contohnya negara-negara maju yang lain pun mereka telah bergerak orang kata itu maju ke hadapan. Dan kebanyakan negara contohnya orang kata Luxembourg, Ireland, Norway, malahan US dan juga Belgium dan negara-negara orang kata Jepun contohnya. Waktu kerja mereka puratanya adalah dalam lingkungan 30 hingga 35 jam saja dalam seminggu. Tapi mereka ini antara negara yang produktiviti yang tertinggi di dunia. Faham. Nak kaitkan antara waktu kerja dengan waktu dengan produktiviti, saya rasa hubung kaitnya kena lihat dari segi produktiviti, jangan lihat dari segi waktu kerja. Akan menyumbang kepada meningkatnya produktiviti. Itu harapan daripada pihak kementerian pihak jabatan Baik Datuk, secara ringkasnya mungkin apa yang kita boleh lakukan jika majikan tidak mematuhi akta pindaan akta kerja pindaan 2022 ini. Sebagai seorang pekerja, bagaimana saluran yang tepat dan betul untuk kita adukan perkara ini? Okey. Yang ini aduannya boleh dibuat orang kata di Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia di seluruh negara. Kita ada 50 lebih jabatan di 39 di Semenanjung dan selebihnya di Sabah Sarawak. Tapi yang untuk
Akta ini di Semenanjung ada 39. So yang mana Jabatan Tenaga Kerja kita ada email address kita gtksm@mohr.gov.my. Baik. Dan nombor telefonnya 88865192. Okey. Saya pasti mungkin tapi saya nak ambil kesempatan ini juga lah. Okey, Datuk. Yang mana dalam tempoh transisi ni, masih lagi dalam tempoh transisi, saya pun ada pekerjaan dengan orang kata pengarah orang kata di negeri-negeri. So dalam tempoh ini pun pihak juga ramai juga wakil-wakil majikan datang kata kami supaya at least ada orang kata pertimbangan daripada pihak jabatan. Pastinya. So, saya perlu pada dua-dua pihak lah supaya pihak majikan kalau ada masalah berbincang dengan pekerja. Betul. Dan kalau kata perlu orang kata ni tunjuk ajar ataupun pertimbangan daripada jabatan, datang berbincang dengan kami. Begitu juga dengan pihak pekerja. Kalau ada masalah dari segi orang kata pematuhan di peringkat industri atau tempat kerja, bincang dengan pihak majikan, lihat apa masalah dia. Dan kalau tak dapat selesai juga, datanglah kepada pihak jabatan. So insyaAllah kita akan orang kata guna pendekatan yang orang kata win-win menang-menang. Betul. Ini bukan nak menghukum mana-mana pihak Datuk, tapi untuk melindungi pekerja dengan lebih baik lagi menuju ke masa hadapan. Datuk, terima kasih banyak. Datuk Haji Asri Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, berkongsi dengan kita berkaitan dengan Akta Kerja 1955 pindaan 2022. Ya, kita rehat seketika. Kembali selepas ini dengan anugerah ikon sukan harian Metro. Apa cerita agaknya? Ada host. Ais. Okey? Seketika nanti. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan sebab kita nak bawakan mood anugerah ini untuk kita hargai mereka yang bergiat aktif di dalam sukan terutamanya. Buat julung kalinya kerjasama daripada Harian Metro juga untuk anugerah ikon sukan Harian Metro 2022. Ya, kita pernah bawakan, kita pernah bentangkan kepada anda beberapa kategori yang boleh anda vote di naskah Harian Metro dan sebagainya, dan pastinya itu yang kita nak celebrate ataupun itu yang kita nak raikan. Tapi kali ini kita bawakan lagu tema bagi anugerah ikon sukan Harian Metro. Okey, kita nak pinjam sikitlah sebab tadi penyanyi cakap awak juara, saya juara, kita juara. So lagu dia adalah bertemakan kita juara. Kejap lagi kita akan dengarkan. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan individu yang akan diberi tugas untuk menyanyikan lagu Kita Juara. Bunga dan juga Haris Fahir. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Okey, macam mana sebenarnya? Muda-muda. Muda-muda lagi. Ikon-ikon. Sama lebih kurang Idola-idola. Ya. Macam mana lagu ni boleh dipertanggungjawabkan kepada kalian ni? Siapa yang melamar siapa ni? Macam mana? Okey, bagi pihak Bunga, lamaran ni agak lewat sikit sebab kita Bunga juga seorang pelajar, dan bagi Bunga tentu alamak dia macam pack lah kan. Macam mana nak selit kan. Tapi disebabkan time tu ada berita yang baik, jadi okey boleh on. Okay, so apa berita baik tu? Berita baik tu adalah kita dapat Perdana Menteri yang baru. Okey. Terus on Mood dia lah, mood. Orang perempuan memang macam tu ni. Dia kena ada mood yang okey. Baru cakap okey, I agree, I setuju. Yang tahu pasal lagu tu saya dululah. Ya. Alternate Record dan Media Prima yang aturkan. Kata saya akan collaborate dengan seorang rapper tapi dia tak beritahu lagi siapa. Oh, dia rahsia dulu. Wow. Tapi lepas tu apa reaksi awak bila dapat tahu Bunga? Excited lah. Kan? Minat juga dengan First time collaborate kan? First time collaborate. Apa yang part paling susah sekali dalam recording, dalam sesi menyiapkan lagu ni dan sebagainya? Cabarannya bagaimana? Bagi Bunga, cabaran adalah bila kita dah tetapkan hari untuk recording. So kita recording bersama, tapi Bunga positif COVID time tu. So kita kena postpone ke hari lain. Dan bila dah postpone, kita recording yang sama. Ini kali pertama dalam career Bunga lagu ni ditulis oleh orang lain, sebab
dalam masa yang pendek kan, kalau Bunga nak tulis balik macam ambil masa yang panjang kan. So I have to like macam adapt dengan tulisan mood orang dia. lain, writing lain. So nak hafal satu, nak ambil mood tu satu. So bagi Bunga susah lah sebab dia agak laju lah. Haris, macam mana cabarannya dengan lagu ni? Okey, ini merupakan lagu pertama saya dulu, selalu ballad je lah. Okey. Ini lagu rancak pertama. Lepas tu lagu sukan. Kita nak nampak, nak bagi mood bersemangat, mood sukan dalam lagu tu lah. Itu satu cabaran jugalah. Ya. Betul. Okey, kita pasti persediaan yang dilakukan oleh kedua-duanya untuk persembahan pada malam anugerah ikon sukan itulah yang akan menjadi first time orang semua dengar kan. Betul. Selain daripada eksklusif kita kat MHI nantilah kan. Secara langsungnya nanti akan dipertontonkan bagi mereka yang akan berada di anugerah ikon sukan. Jadi macam mana persiapan kalian berdua? Okey, bagi Bunga, persiapan kami yang telah buat untuk hari ini lah. Setakat hari ini kita akan rehearsal dulu dengan live band. Dan setakat itu sahajalah live band untuk hari ini. Selain tu kita praktis sendiri je lah kat rumah. Praktis sendiri kat rumah. Lagu ni memang bersemangat betul lah bila kita dengarkan. Dan sebab ini anugerah ikon sukan nak tak nak memang kena ambil mood, kenal atlet, tahu pasal sukan. Malaysia menang semalam kan. Ini sebenarnya host red carpet kita. Nanti saya akan bertugas lah malam tu. Saya akan interview awak juga berdua malam tu, jangan risau. Okey, baik. Awak interview saya. Awak kena datang juga. Saya tak ada sukan Awak yang sukan yang dululah. Okey. Ni soalan nombor 6. Bukan. Nombor 5 dulu, nombor 5. Oh, nombor 5. Siapa atlet kegemarannya? Awak suka sukan apa ni kalau Bunga? Okey, disebabkan dulu Bunga ada juga join kelas silat. Jadi atlet kegemaran saya merupakan kawan juga. Pesilat negara kita, Al-Jufri. Ui, kawan kawan gini-gitulah. Hai bye-bye gitu kan. Betul. Dia pun dah mengumumkan persaraannya jugalah. Okey, awak pula ada ikon tertentu dalam ni? Saya suka main badminton. Suka bukan bermakna pandai, suka je lah. Dia ada disclaimer kat bawah tu suka bukan pandai-pandai. Tapi saya memilih ikon Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei. Kan, masing-masing ada ikon sukan tersendiri kan. Sebab tu anugerah ini merupakan anugerah yang perlu kita beri perhatian. Ikonnya dalam sukan apa? Saya awak jangan. Kalau saya sebut satu persatu. Okey, sebut yang satu. Tak apa. Kita ada soalan nombor 6 dengan nombor 7. Kita ada beberapa minit saja lagi. Okey, pastinya kalian semua sibuk dengan komitmen masing-masing. Bila lagu ini diberi tugas, ada satu, bagi saya lah ini satu tanggungjawab yang sangat besar. Sebab ini merupakan pilot project untuk anugerah sukan lah kan. Pertama kali diadakan satu anjuran yang cukup berprestij. Ada kelainan yang disuntik dalam setiap persembahan kalian. Macam sebelum ni mungkin berbeza sedikit dengan apa yang dipersembahkan oleh Bunga. Begitu juga dengan awak. Alisa, macam mana? Apa kelainannya kali ni? Kelainan dia adalah di mana saya sendiri akan tingkatkan stamina saya lah. Sebab dah lama kita tak on stage sebenarnya. Sebab saya pun busy dengan study belajar. Saya. So bila dah study dan kerja, kadang-kadang duduk rumah saja. Dan yang barunya bagi saya kalau rap tak ada pembaharuan, cumanya attitude dan delivery itu adalah setiap lagu ada keistimewaan dia masing-masing. Haris, kita nak dengar kat mana lagu kita juara ni? Okay, lagu ni kita boleh dengar di semua platform muzik, YouTube, Spotify, semua dah ada dah. Di YouTube channel Alternate Records. Wow. Okey, apa tu? Baiklah. Dung itu macam lain. Okey, kita tak sabar untuk dengarkan. Jom sama-sama. Boleh? Boleh. Anda sudah bersedia? Ya, silakan. Kapten. Pentas perhitungan. Jemput Kepada penonton-penonton Malaysia hari ini, jom kita dengarkan Kita Juara, dendangan Bunga dan juga Haris Fayahid. Silakan. Satu suara. Kita juara. Aku mengatasi segala yang mustahil, halangan cabaran kita hari ini. Ku mampu berdiri kena tanah air, aturkan strategi jadi reality. Apa saja kelemahan mereka, tetap kita bersatu dan maju. Kerahkan tenaga kita, arah kita, kibarkan jalur gemilangmu bara api. Kekal aktif, semangat, sehat, kuat bersama.
menyala. Semangat berdua kita menyala. Wow, kita sehala dari setiap sudut dari mula hingga juara. Dengar, itu laungan dari dalaman. Boleh tahu dari berselamat. So no doubt kita paling puas, kita takkan puas. Jelas ku bangga semangat negara ku pikul rata. Pantai didengar lagi dalam dita. Cerita sini dah habis ini. Mulai dikucing pada terbukti. Biar gerak-gerak jadi saksi yang dulu dimimpi dan jadi realiti. Bara api dengan perangan ke atas. Kekau aktif. Gerak kamu yang pantas. Semangat, sehat, kuat bersama. Let's go, let's go, let's go. Kita gempur, gempur, go, go. Negara tu berjuang. Kita gempur, gempur, go, go. Walau apapun kesukaran, semangat breakthrough. We know we can do. Terus maju, jangan putus asa. Gempur, gempur, go, go. Hidupkan jiwa kemenangan. Satu suara. Kita juara. Kita juara. Okey, Malaysia hari ini kembali bersama dengan anda untuk kita kongsikan apa paparan menarik di akhbar harian. Ya. Saya mulakan dengan berita harian terlebih Silakan. dahulu, Hanif. Malaysia sudah siap siaga untuk terima pelancong dari China. Ini apa yang dikabarkan di halaman hadapan sekali. Kementerian Kesihatan sudah bersiap siaga menerima kemasukan pelancong asing, khususnya dari China yang berdepan dengan lonjakan penularan semula COVID-19. Ya. Jika Kabinet membenarkan kemasukan pengembara dari negara itu. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, subvarian Omicron BA.52 dan juga BF7 ini sebenarnya tidak mendatangkan kesan jangkitan yang teruk sangat. Ya. Sebab apa? 90% rakyat kita sudah pun divaksin. Ya. Itu apa yang dikabarkan di sinilah. Ringkasnya, okey? Itu berita harian saya nak kongsikan sedikit di Cosmo. Dan ini antara video yang tular juga apabila seorang jurulatih menampar dua pemainnya dan mendapat perhatian daripada pihak-pihak kementerian juga, dan ini ada kenyataan daripada mangsa tampar ataupun pemain-pemainnya lah yang mengatakan bahawa ianya tindakan psikologi, ianya standard practice dalam bersukan, dan kita faham dengan ortodoks dan juga metod sebegitu, tapi dalam masa yang sama mungkin kaedah sebegitu sudah tidak boleh diterima pada tahun 2023 ini, dan difahamkan juga pihak kementerian pada ketika ini sedang mengumpul segala keterangan dan juga keadaan semasa lah untuk mendapatkan situasi dan gambaran sebenar. Ya, ada satu lagi yang menarik. Di sini, mansuh pencen anggota Kabinet boleh jimat 150 juta. Wow. Ini dapatan terbaru. Kerajaan mampu menjimatkan 100 hingga 150 juta perbelanjaan negara setiap tahun sekiranya pencen bekas anggota Kabinet dimansuhkan. Okey, kita tengok pandangan bagaimana ataupun daripada pandangan ini, apakah yang mungkin akan dilakukan? Ya, ini tahun 2023 yang penuh mencabar dijangkakan. Jadi kita akan terus bawakan kepada anda lebih banyak perkongsian di edisi ini setiap hari. Esok kita akan berbicara berkenaan dengan mungkin 2023 era yang baru dan ortodoks pun kaedah lama. Penyakit lama ni pun dah ada kaedah yang baru. Ya, betul. Orang dulu selalu cerita pasal ilmu hitam, sihir dan sebagainya. Sekarang ni e-sihir. Alamak. Sebab dia boleh sihir by phone call je. Aduh, boleh beli secara dalam talian pun boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Dia dah jual kat Shopee benda-benda macam itu. Aduh. Jadi ini yang akan kita bincangkan esok di Malaysia hari ini. Pandangan anda juga mungkin kita harapkan titipkan saja di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow kami di MHI TV3 Facebook. Ya, okey, saya Hanim Ison dan juga Anim Izzati bersama dengan anda. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Listen to the ground. There is movement on